Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, kita akan sambung mata pelajaran tauhid iaitu tajuk wahdaniyat. Kita akan melakukan pengulangan. Okey, sama-sama kita lihat muka surat 20. Okey, muka surat 20, buku tauhid. Sama-sama kita tengok, baca dan faham apa itu wahdaniyat. Okey, cuba tengok. Poin yang pertama atas sekali, muka surat 20. Kita sambung balik yang sebelum ni, kita ulang balik. Okey, kita tengok balik. Wahdaniyatun. Baca sama-sama muka surat 20. Okey, pastikan masing-masing dah buka muka surat 20 dan tengok tajuk wahdaniyatun. Okey, sama-sama tengok. Okey, dah buka, tengok muka surat 20, baca sama-sama dengan saya. Wahdaniyatun ialah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, wahdaniyatun ialah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, wahdaniyah artinya esa. Wahdaniyatun artinya esa. Ketiga, wahdaniyatun maknanya tiada berbilang-bilang bagi zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi sekali yang ketiga, wahdaniyatun maknanya tiada berbilang-bilang bagi zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, wahdaniyatun lawannya ta'addudun. Keempat, wahdaniyatun lawannya ta'addudun. Ulang lagi sekali yang keempat, wahdaniyatun lawannya ta'addudun. Okey, yang kelima, ta'addudun artinya Allah berbilang-bilang. Ta'addudun artinya Allah berbilang-bilang. Ulang balik sama-sama dengan saya. Ta'addudun artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berbilang-bilang. Lebih daripada satu. Okey, maksud ta'addudun berbilang-bilang ni maksudnya lebih daripada satu. Okey, yang keenam, baca sama-sama. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat bilang-bilang. Berbilang-bilang. Lagi sekali yang keenam, mustahil Allah bersifat berbilang-bilang. Okey, maksud wahdaniyat di sini adalah esa. Apa maksud esa? Adalah esa bermaksud satu. Okey, Allah ada satu sahaja. Mustahil bagi Allah bersifat berbilang-bilang. Boleh ke Tuhan ada banyak? Tak boleh. Sebab apa? Kerana Tuhan tak boleh sifatnya berbilang-bilang. Kerana Tuhan sifatnya hanya satu sahaja. Boleh ke Tuhan bersifat banyak? Kalau banyak, dia tak boleh dikatakan Tuhan. Kerana apa? Itu bukan sifat Tuhan. Tuhan hanya perlu ada satu sahaja. Okey, apakah hukum mengenal sifat wahdaniyat? Sifat wahdaniyat adalah sifat Allah yang wajib kita ketahui. Maka hukum mengenal sifat wahdaniyatun, sifat Allah yang itu artinya esa, adalah wajib. Okey, kalau kita tak beriman dengan sifat wahdaniyat, hukumnya berdosa besar kerana ia adalah salah satu sifat wajib yang kita perlu ketahui. Kita ulang balik. Wahdaniyat artinya adalah esa. Esa ni apa maksudnya? Satu. Tuhan tak boleh jadi dua. Allah boleh jadi dua? Tidak boleh. Maka lawan wahdaniyat adalah ta'addudun. Ta'addudun adalah berbilang-bilang. Okey, Allah tak boleh berbilang-bilang. Allah hanya boleh jadi satu. Okey,
Hukum mengenal adalah wajib. Okey. Seterusnya, cuba tengok dalil nakli yang berada di bawah muka surat 20. Okey, baca sama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, apa makna dalil tersebut? Okey, sama-sama kita baca dalil maknanya pada muka surat 21. Okey, baca sama-sama maksudnya. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Dia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Okey, kita boleh tengok kat sini pada ayat pertama surah Al-Ikhlas, Allah dah turunkan Allah yang Maha Esa. Okey, Allah dah turunkan ayat ni, maksudnya dia nak mengatakan bahawa dirinya iaitu Allah Maha Esa. Maksudnya hanya ada satu. Tengok ayat tadi. Kul huwallahu ahad. Ahadun bersamaan satu. Maka kalau kita mengatakan bahawa Allah tak ada banyak, kita tidak boleh mengiyakan ia ada banyak, kerana Allah sendiri dah turunkan dalam Al-Quran yang mengatakan dirinya adalah sesuatu. Kat situ dia kata, wahai Muhammad, kul, katakanlah sesungguhnya Allah itu hanya ada satu. Kul huwallahu ahad. Kita belajar bahasa Arab. Ahadun bersamaan satu. Allah tak boleh jadi dua. Okey, kalau dia jadi dua, dia bukan Tuhan. Dia tak boleh jadi Tuhan. Sebab apa? Sifat Tuhan hanya satu. Itu sifat Tuhan. Kalau sifatnya tiba-tiba dikatakan ada orang lain kata Allah ada dua, itu bukan Tuhan. Kerana apa? Sifat Tuhan hanya satu. Okey. Seterusnya, Allah tidak lahir. Maksudnya Allah tidak lahir dan tidak memperanakkan. Maksudnya kat sini sifat Tuhan ialah tidak dilahirkan. Tuhan tidak boleh melahirkan dan tidak dilahirkan. Maksudnya kat sini sifat Tuhan hanya satu. Tidak lahir dan tidak melahirkan. Selain daripada tiga ni, dia bukan Tuhan. Maksudnya kat sini kalau sesuatu perkara nak jadi Tuhan ataupun sifat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, maksudnya kat sini Tuhan sifatnya kena satu. Tidak beranak dan tidak dianakkan. Maksudnya kat sini dia tidak lahir. Maksudnya uncreated, maksudnya tidak dicipta. Itu sifat Tuhan. Maksudnya kat sini Tuhan tidak boleh dicipta. Itu sifat Tuhan. Adakah Allah dicipta? Tidak. Adakah Allah sifatnya dua? Tidak. Kerana sifat Allah dah kata dalam surah Al-Ikhlas, sifat Allah hanya ada satu. Okey, seterusnya sambung muka surat 21. Baca sama-sama dalil akli. Dalil akli. Ulang balik. Dalil akli. Allah Subhanahu wa taala bersifat esa atau tunggal. Apa maksud tunggal? Tunggal adalah satu. Okey, pertama, Allah Subhanahu wa taala bersifat esa atau tunggal, iaitu satu. Tak boleh jadi dua, tak boleh jadi tiga,
tak boleh jadi ramai. Okey, yang kedua. Baca sama-sama. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat berbilang-bilang. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat berbilang-bilang. Apa maksud berbilang-bilang kat sini adalah Allah tu mustahil untuk bersifat ada 2, ada 3, ada 4. Tapi kalau manusia, kita boleh jadi ramai. Kita boleh beranak, kan? Kita boleh jadi 2 orang, kita boleh jadi 3 orang. Kita ada kawan-kawan, kita ada ramai. Itu sifat manusia berbilang-bilang. Tapi Tuhan tak boleh sifat berbilang-bilang. Allah ni sifat dia hanya satu. Okey, seterusnya yang ketiga. Jika langit dan bumi dimiliki oleh 2 Tuhan atau lebih. Jadi sekali, jika langit dan bumi dimiliki oleh 2 Tuhan atau lebih. Sekali, jika langit dan bumi dimiliki oleh 2 Tuhan atau lebih, sudah tentulah rosak binasa alam ini. Sudah tentulah rosak binasa alam ini. Sudah tentulah rosak binasa alam ini. Kenapa dikatakan kat sini jika alam dan langit ini dimiliki oleh Tuhan yang banyak atau lebih daripada satu? Kerana apa? Bayangkan ya, saya bagi contoh. Ada satu Tuhan dan ada 2 Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Tiba-tiba bayangkan ya, Tuhan yang pertama memiliki langit, Tuhan yang kedua memiliki bumi. Okey, bayangkan sesuatu hari ni tiba-tiba Tuhan yang dekat langit tu tidak berpuas hati dengan bumi dan mengatakan pada Tuhan bumi ini, dia kata, aku lagi hebat sebab aku menjaga langit. Manakala kau bumi tempatnya rendah. Baik aku jaga bumi daripada kau menjaga bumi kepada Tuhan yang kedua ni tadi. Bayangkan, akan berlaku perlingkahan, pergaduhan antara Tuhan langit dan Tuhan bumi. Yalah, masing-masing gila kuasa. Nak mana, dia kata kat sini Tuhan pertama, aku lebih hebat daripada engkau. Dan Tuhan bumi pun kata, aku pun lebih hebat daripada engkau. Bila Tuhan saling menguat ni, lepas tu saling bergaduh, mengatakan saling, aku lebih kuat, kau lebih kuat, aku lebih kuat. Diorang akan berlaku perlingkahan. Bayangkan, itu baru 2. Bayangkan, ada banyak Tuhan, ada 10 Tuhan. Bayangkan, setiap 10 Tuhan ni mengakui diorang lebih kuat daripada antara satu sama lain. Maka akan berlaku pergaduhan. Sama juga macam manusia. Bayangkan kita ada ramai ketua. Kita ada ramai ketua. Setiap ketua mengatakan dialah yang paling hebat memimpin sesuatu organisasi. Macam kawan-kawan, kamu ada kelas kan? Bila dekat dalam kelas, apa jadi kalau kita ada 2 ketua kelas, ada 3 ketua kelas, masing-masing kata aku lebih hebat mengawal kelas untuk kawan-kawan duduk diam. Maksudnya kat sini, aku lebih hebat menjaga kelas, suruh dia orang duduk diam, tak berlari-lari dalam kelas. Bayangkan tiga-tiga ni mengata bersaing. Dia akan mewujudkan persaingan dan pergaduhan. Dia orang akan gaduh. Sebab tu sifat Tuhan tak boleh jadi banyak, berbilang-bilang. Dia kena hanya ada satu sahaja yang mentadbir. Tengok macam dalam kelas. Dekat kelas kita hanya ada satu ketua kelas. Okey, itu contoh dia. Kalau ada banyak, tak boleh, dia akan berlaku perlingkahan. Dia akan jadi aku lebih baik, aku lebih baiklah. Dia akan bergaduh. Mana ada, kau lagi teruk, aku lagi baik. Macam tu. Kita tak boleh ada 2 ketua kelas, nanti saling bergaduh. Okey, macam tu dengan Tuhan. Tuhan tak boleh ada 2, akan melibatkan binasanya alam ini kerana berlaku pertelingkahan antara berbanyak-banyak Tuhan. Sebab tu Tuhan tak boleh banyak. Dia hanya ada satu. Okey, seterusnya. Baca seterusnya muka surat bawah sekali, muka surat 21 tu. Faedah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wahdaniyah. Okey. Yang pertama, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tidak menyembah selain
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, iman bertambah kukuh. Iman bertambah kukuh. Kedua, iman bertambah ketiga, iman bertambah kukuh. Okey. Tahukah anda Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa pada zatnya, sifat dan perbuatan. Okey. Kedua, zat Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak serupa dengan makhluk. Zat ni macam mana maksudnya? Zat ni rupa bentuk. Maksudnya kewujudan Allah tu dalam bentuk yang macam mana? Maksudnya Allah ni ada tangan ke? Tidak. Kerana apa? Allah tak sama zat dengan makhluk. Okey, makhluk ada tangan, Allah tak ada tangan, tapi kita tak tahu rupa dia macam mana. Okey, walaupun contoh kita ada mata, tapi mata Allah tak sama dengan mata makhluk, kerana Allah tak boleh menyamai makhluk. Okey, dia melihat menggunakan benda yang lain. Maksudnya dia ada mata, tapi matanya tak seperti manusia bulat. Ada anak mata, ada putih mata tu kan. Dia tak sama. Allah Maha melihat, tapi melihat bukannya dalam bentuk zat mata seperti makhluk. Dia melihat dengan benda yang lain. Maksudnya kita tak tahu macam mana bentuk mata Allah tu macam mana. Maksudnya kat sini zat Allah dengan makhluk berbeza. Okey, Allah berkata-kata, tapi berkata-kata macam mana? Tak macam manusia. Maksudnya Allah berkata dengan kata-kata dia lah. Kita tak tahu macam mana Allah berkata-kata, tapi dia tak sama macam manusia berkata menggunakan mulut. Okey. Seterusnya, ketiga, esanya Allah ini menunjukkan Allah itu maha berkuasa menciptakan alam ini dalam masa 6 hari. Okey, dalam ayat Al-Quran dia kata khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin dalam Al-Quran. Okey. Allah nak menunjukkan situ betapa kuasanya Allah mencipta alam ini dalam 6 hari yang berperingkat. Itu dalam soal tajuk yang lain. Okey. Wallahu alam. Sampai di sini saja tajuk wadah niat. Boleh repeat balik untuk pengulangan wahdaniyat daripada wahdaniyat artinya esa. Wahdaniyat artinya esa. Ingat, wahdaniyatun artinya esa. Wahdaniyatun lawannya ta'addudun. Wahdaniyatun lawannya ta'addudun. Ta'addudun artinya berbilang-bilang. Ta'addudun artinya berbilang-bilang. Wajib Allah bersifat wahdaniyat. Wajib Allah bersifat wahdaniyah. Mustahil Allah bersifat ta'addudun, iaitu berbilang-bilang. Mustahil Allah bersifat ta'addudun artinya berbilang-bilang. Mustahil Allah bersifat berbilang-bilang, maksudnya ada banyak. Tuhan hanya ada satu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.